Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a very good evening everyone here in Malaysia, and good morning for our foreign experts in Europe. So selamat datang again, selamat sejahtera dan tahniah kepada semua peserta kita pada minggu ni. Berjaya dah tempuh minggu yang kedua. Kita ada dua lagi topik yang akan datang. Okey, dan sebelum tu saya perkenalkan untuk minggu ini, topik yang kedua mengenai greenwashing ini kita datangkan kita punya local expert sendiri daripada UNIMAP, iaitu Associate Professor Dr. Siti Khadijah. Dr. Siti Khadijah, hai. Selamat petang. Okey, Selamat petang. So beliau ni merupakan pensyarah dan juga director bagi Center for Energy Management and Sustainable Campus di University Malaysia Perlis, UNIMAP di Perlis. Jadi beliau ni kita kata dah lama berkecimpung dalam environment ni sejak daripada degree lagi dan kini beliau mendapat mandat lah untuk menjadikan UNIMAP ni sebuah green campus. So ini adalah salah satu juga agenda SDG kita di Malaysia, menjadikan setiap universiti adalah green campus di Malaysia. Okay, then I would like to also welcome our foreign experts here, Dr. Enzo Provino daripada from the Zero Waste Europe, Ms. Fabrike from the Keep It Clean Plan, and also from Mr. Miko Alino from Gaia Asia Pacific. Alright, and of course today, hari ini saya masih lagi menjadi host anda juga dibantu oleh Miss Ira sebagai technical dan juga Miss Rima sebagai technical assistant pada workshop hari ini. Okay, seperti biasa kita dah go through dulu minggu pertama hari itu mengenai pengasingan adalah kunci utama. Jadi yang minggu yang kedua ni kita nak tahu pula apa yang di sebalik greenwashing. Masing-masing kan dah tengok apa yang Ms. Kadri Khalid ceritakan apa itu sebenarnya greenwashing, kenapa ia sangat penting kan, dan kita juga beritahu beberapa cara-cara kan untuk mengatasi masalah greenwashing ni, terutama bagi kita lah di Malaysia. Okey, sebelum tu saya nak tunjuk sikit lah beberapa homework. Terima kasih kepada semua peserta yang dah hantar homework, dan homework kalian memang bagus dan dapat komen daripada local expert kita sendiri, dan ni antara beberapa kita kata homework yang telah dihantar oleh peserta lah. Mungkin saya boleh tunjuk sikit. Okay, so kita ada beberapa homework yang dihantar oleh para peserta mengenai greenwashing ni lah. Salah satunya adalah Starbucks, Starbucks coffee cup dan juga dia punya penutup plastik lid tu sendiri. And then kita ada lagi daripada produk daripada Nestle dari segi packaging. Okey, ni ada 2-3 orang juga yang hantar homework yang sama mengenai dasani plant bottle ni. Greenwashing refill daripada PNG, especially shampoo lah dan juga shampoo badan. Okey, ini dasani lagi popular. And then kita ada Spitzer Tetra Pak packaging, di mana sebelum ni kita tahu Spitzer menggunakan botol plastik, tapi kali ni dia bertukar pula pada Tetra Pak. So ini adalah salah satu juga betul-betul greenwashing. Huggies, Pampers yang gunanya eco-friendly. Dan juga beg plastik yang ada label biodegradable. Ini pun sama, beg plastik contoh untuk biodegradable bag yang kononnya eco-friendly.
Dan juga greenwashing daripada H&M sebuah company tekstil membuat pakaian. Okey so jadi tahniah baik saya ucapkan kepada peserta-peserta yang dah menghantar tugasan tersebut. Masing-masing sebenarnya faham apa itu greenwashing. Okey, seterusnya kepada hadirin hadirat semua. Yang peserta kita yang masih tega lagi pada petang ni. So untuk sesi pertama kita akan ada breakout room selama 10 minit. Jadi setiap peserta ni saya akan agihkan dalam saya rasa di 2 kumpulan dalam beberapa kumpulan kecil. Saya tengok dulu. Saya rasa dalam 2 kumpulan. Jadi saya nak minta lantik dalam kumpulan tu nanti saya akan letakkan mentor seorang iaitu Miss Ira untuk dan juga Dr. Siti mentor yang kedua. So boleh Miss Ira kumpulan 1 dan kumpulan 2 Dr. Siti Jadi saya akan break you guys in breakout room dan saya minta dalam kumpulan tu lantik seorang sebagai wakil kumpulan untuk kita sesi perbentangan tu nanti. Okey, untuk sesi yang pertama ni, untuk breakout room ni, inilah soalan yang kalian kena bincangkan sesama ahli kumpulan. So soalan dia tak susah. Soalan senang je. Tak ada markah jangan risau. Tak ada salah atau betul jadi nak you all bincangkan susah tak kerja rumah ni. Apa masalah yang anda hadapi? Ada tak semasa buat homework tu ada tak persoalan jadi mungkin boleh terangkan sikit kenapa anda pilih contoh tersebut sebagai kerja rumah dan fikirkan juga adakah greenwashing ni berkaitan dengan hal lain selain daripada produk. Kita selalu bincang pasal produk je yang ada greenwashing kan mungkin ada aktiviti ataupun kriteria lain yang kita boleh consider as a greenwashing. Soalan tak susah Okey, jadi saya akan agihkan anda ke dalam breakout room sekarang. Minta nanti abang YouTube di sana kalau dimintalah oleh tentang perbincangan tadi, bincang perbentangan lah apa yang rakan-rakan kita yang Izzat, Yasmin, siapa Syamil lah yang dah bagi pendapat masing-masing tadi. Alright. Okey, boleh. So kita ada 2 grup tadi. Kita ada satu grup daripada Dr. Siti dan satu grup daripada Miss Ira. Jadi kita minta wakil daripada mana-mana kumpulan boleh start dulu. Boleh? Sesi rumusan perbicaraan daripada peserta tadi. Kita minta kongsikan Abang Yus. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, boleh. Rumusan conclusion daripada perbincangan kami di breakout tu tadi bersama dengan 2-3-4 orang peserta. Ada yang first time, ada yang dah biasa dengan greenwashing. Cuma apa yang kami ingin nyatakan di sini lah subjek homework tu memang agak keliru dan susah sikit disebabkan oleh kami tidak ada satu guidelines yang betul tentang di mana apakah sebetulnya company itu telah menyalahi daripada penggunaan yang telah ditetapkan seperti hal macam kompos, barang-barang dia dikompos ataupun dia klasifikasikan sebagai barang-barang yang telah mereka gunakan sebagai greenwashing. Jadi bagi kami harap di mana ada satu guidelines tentang spesifikasi produk-produk tersebut secara detail, secara terperinci agar kami dapat menyatakan bahawa satu-satu company seperti macam Starbucks dia ada program tentang zero waste dia, tapi pada masa yang sama macam Abayus buat dia telah menggunakan satu bekas minuman yang mana dia tak kompos, dia tak pergi kompos dia punya minuman tu, dia suruh dumping ke landfills. Jadi di situ kita perlu rumuskan periksa daripada A to Z. Jadi dia perlu makan masa yang lama.
Jadi bagi kami ialah greenwashing adalah satu perbincangan yang general, tapi kita boleh khususkan jika ada guidelines tertentu yang mana boleh menyatakan bahawa setiap syarikat itu, macam ada satu peserta kami buat H&M, ada yang buat company lain lah. Jadi adakah mereka telah menyalahi daripada penggunaan terma greenwashing tersebut? Jadi rumusannya ialah guidelines yang kami perlukan lah bagi kumpulan-kumpulan macam kita ni lah, Zero, Break Free from Plastic semua ni, agar kita dapat bersetuju bahawa satu company Coca-Cola telah menyalahi daripada tema-tema dan dia adalah sebagai satu company greenwashing. Macam itulah maksudnya. Terima kasih. Okey, news daripada Treasurer Batu Buruk. Okey, kita minta kumpulan yang kedua, wakil. Nani, actually kami tak sempat pun semua untuk discuss everything sebab terlalu singkat. Betul. Okay, but roughly macam Hafiz, dia masuk yang last. Macam Suman, macam Aina, macam Suman dia more to like bagi awareness dekat masyarakat betapa bahayanya penggunaan diaper sebenarnya. Mereka cakap eco-friendly, but actually dia sebenarnya ada bahaya di situ. Cumanya bahaya tu dia ambil jangka masa yang panjang. Okay, macam Aina dia pun check sebab dia buat dasani plain bottle, so dia pun dia check dan dia selidik dan akhirnya dia dapati sebenarnya memang tak ada satu apa orang cakap terms yang itu adalah eco-friendly. So macam Hafiz ni dia ada buat kalau diikutkan dia buat H&M iaitu tekstil. So dia pun mengatakan yang bahawa produk yang macam ni sebenarnya one of the item yang banyak brand-brand sekarang terutamanya dalam bidang tekstil di mana mereka menggunakan perkataan eco-friendly dan mengatakan bahawa okey, pakaian ni adalah diperbuat daripada bahan-bahan recycle, okey. Dan akhir sekali Hafiz pun ada mention mengenai item baru yang dia jumpa iaitu packaging untuk sabun kain Breeze. Dekat situ dia tulis besar-besar eco-friendly tetapi tak tahu apa yang eco-friendly sebenarnya. Dia tak ada mention pun pasal eco-friendly, dia cuma cakap pasal perfume, pasal something yang memang tak ada kaitan, tapi besar-besar terpampang dekat situ adalah eco-friendly. So kalau nak cakap pasal rumusan perbincangan tu sebenarnya kami dah terlebih masa sebenarnya tadi. Tak sempat pun nak betul-betul discuss. So kalau nak cakap rumusan, mereka faham itu greenwashing dan pada permulaannya macam Hafiz dia pernah join Zero Waste yang pertama. So dia terdengar perkataan greenwashing dan dia tertarik dengan greenwashing, dan yang kedua ni bila dia join dia selidik dan dia fahami apa itu greenwashing. Okey. Terima kasih Ira. Okey, kalau dengan tu saya nak minta Dr. Siti kalau boleh bagi sedikit komen mengenai apa yang dirumuskan oleh kumpulan 1 dan kumpulan 2 tadi mengenai detail greenwashing, ya. Kita tak ada spek yang khusus, ya, dan juga daripada segi eco ni lah. Even kedai eco yang RM2 tu pun eco juga, tapi mana eco dia saya tak tahu lah kan. Mungkin Dr. Siti boleh komen sikit. Okay, kita komen dengan term greenwashing lah. Dia seolah-olah cherry picking lah, pilih yang mana yang rasa seronok nak promote barang. It's a marketing statement dan by corporate communication. Basically ada beberapa paper yang cite kerja-kerja, ada orang buat kajian lah dalam 10-20 tahun ni, 10 tahun ke belakang, 20 tahun ke belakang ni memang ada 2013, so 8 tahun. 8 tahun kebelakangan ni terlalu banyak produk-produk yang claim eco-friendly, natural, semua letak gambar pokok lah. Basically dia akan gunakan warna hijau, gambar pokok. Dan di manakah sektor dia, kat mana tu yang sebenarnya eco tu ialah atas definisi masing-masing. Kat situ yang menimbulkan kekeliruan kat mana. Dan dia adalah lebih kepada marketing purpose lah, sebab
Contoh macam Hafiz beli kereta tak tahu apa yang green sangat, tak tahu dia gambar pokok, dia kata natural. Those ada benda-benda tu lah yang dikatakan greenwashing. Dan sebenarnya nak tahu sesuatu tu green or not, kita kena tengok secara kitaran daripada awal produk sampai ke hujung, bukan cherry picking satu aspek aja. Jadi dia kata dia guna elektrik sikit dia green, dia guna plastik sikit dia green, dia guna daripada banyak-banyak plastik dalam produk dia, macam Pampers tu kan, polyester is main lah, mungkin dalam 90%, dia gunalah dia buat perbandingan di antara manufacturer yang sekian yang dia pilih lah, cherry picking. Dia kata dia punya eco friendly sebab dia guna cotton. Orang tu tak guna cotton, yang dia guna pun 10-15%. Dia pick up lah, dia pick yang nice things to say to market. Itulah yang dia punya isu dia ialah dia menyebabkan kekeliruan di kalangan pengguna. Dia tak transparent. Itu yang Abang Yus katalah kan, dia kata kat mana yang green ni, proses pun tak clear, kat mana kilang dia pun tak terbuka untuk diaudit, tak ada siapa audit pun ni claim sekian ni. Dan itu adalah on greenwashing lah yang saya perasan. Dan saya rasa term greenwashing ni ada yang sama-sama lah sebenarnya. Sama-sama tu macam ni lah, macam satu produk kertas kata dia green, lepas tu plastik biodegradable pun green juga. Yang mana satu betul-betul green? Memang ada grey area kat mana, dan tak ada standard. Macam Abang Yus cakap, tak ada standard. Adakah dia dari segi pelepasan karbon, proses dia, kami buat dekat je, jadi tak pakai minyak banyak kan, transportation, jadi kami lebih green. Ataupun dia datang pada satu negara yang environmentally friendly, tapi tengok dia naik kapal lah, ataupun yang sustainable lagi satu, dia upah secara tak adil lah. So banyak benda yang kena tengok untuk pastikan benda tu betul-betul sustainable. Dan yang menimbulkan rasa kekeliruan ialah marketing lah. Dia sebab mudah je, bila kita pergi shopping, kita tengok barang, kita bukan nak study lama sangat pun sesuatu barang tu. Jadi kita tak sempat sebenarnya nak make a decision, especially kalau dah dekat kaunter tu kan, dia susun je kan. So kita kalau the nature dia nak buat lah neuromarketing semua ni, ada certain target customer yang dia guna this key point untuk tu. It's actually a marketing strategy lah dengan kata lain. So that's on greenwashing lah. Jadi ada peserta dari grup saya lah yang sebelum ni tak sedar benda tu is greenwashing, sebab dia kena lihat betul-betul. Jadi adalah agensi-agensi yang tidak berkepentingan lah yang start to actually collect ataupun demand je. Dia tak kata apa-apa, dia kata demand. You say you are green, what make you what is actually your green, benda yang you green sebenarnya, what made you declare yourself satu company yang sustainable atau eco. Jadi suara-suara ni selalunya datang daripada komuniti NGO lah, jarang daripada kerajaan, jarang daripada industri. Sebab dia kehendak lah, kehendak customer nak tahu apa yang sebenarnya produk yang kita dibekalkan. Okey, panjang ni. Aku simpan dulu. Kita ada yang berikutnya kan. So maybe Dr. Enzo would like to give a little comments on that. If I may, to go first. Okay, Ms. Quadri. Yeah, so just to brief on the homework, there were questions about that government should regulate this, and I agree, it's needed, but businesses will always develop faster. So in that case, it's also important for us as citizens and consumers to know how to think critically about the solutions. So you may translate. Dr. Siti, boleh tolong translate kan? Ya, tengah saya. Okey. Berdasarkan kerja rumah yang diberikan baru ini, ada soalan berkenaan dengan bagaimana kerajaan memainkan peranan lah dari segi dia punya garis panduan, di mana di sinilah yang kita sebagai consumer ataupun pengguna perlu berfikir secara kritikal lah berkenaan dengan garis panduan yang akan berkenaan dengan garis panduan ini.
Yes, and what you also brought out that often you don't have enough information. So this is one of the things also to say that we need to demand this information from companies, and transparency is one of the huge things that we can ask them. And if they don't want to give this, then there's reason to doubt. So this is also one thing we can demand from companies. You may translate. Okay. Ada juga komen daripada peserta ya, kita tidak mempunyai maklumat yang cukup untuk perkara ini, dan sebagai pengguna kita perlu demand ataupun lebih memohon dengan lebih keraslah tentang transpirasi maksudnya keterlusan berkenaan dengan perkara-perkara yang melibatkan greenwashing dan produk-produk yang dijalankan oleh pihak-pihak peniaga ataupun perniagaan produk di pasaran. All for me. Enzo, do you want to add something? Not really. You already beautifully worded it all. I just top it up with saying that there is no golden rule to define greenwashing, and something that may be greenwashing in a few situations may not be greenwashing in other situations. When I raise my palm, you may translate. Dr. Enzo menyatakan tiada golden rule ataupun undang-undang yang undang-undang emas ataupun undang-undang yang boleh diguna-pakaikan oleh semua pihak. Ada setengah perkara kita boleh gunakan greenwashing, mungkin sesetengah tempat ataupun situasi berlainan konsep greenwashing yang di tempat sebelumnya tidak boleh digunakan. For instance, in Europe we were particularly happy because now we have got a separate collection target for the PET beverage bottles of 90%. Contohnya di Europe, kita sekarang telah mendapat satu aktiviti di mana kita terpaksa mengasingkan PET plastik sebanyak 90%. And this is great because it may promote adoption of deposit refund systems, because it's the only way to get to 90%. And so we can get PET bottles in purity and have what we call closed loop recycling from a bottle to a bottle. Ini adalah sangat baik, di mana dengan cara ini kita di Europe telah berjaya mencapai target 90%, di mana ada konsep refund, terima balik wang, dan di mana dengan cara ini plastik yang PET telah berjaya dihasilkan from barrel to barrel tu, maksudnya daripada sumber sehingga kembali kepada sumber untuk dikitar semula. But if there is no consistent recycling infrastructure, as it is the case in many regions, in many islands in Southern Eastern Asia, just saying, okay, we will collect all the barrels to be recycled may be just greenwashing, because actually they will not end up in recycling, but maybe they will end up in dump sites. And so it's only a way to say, keep using our barrels. Okay. Di mana saya tambah tadi Dr. Enzo ada bagi tahu di mana bila daripada barrel ke barrel ataupun daripada gudang ke gudang maksudnya ini adalah satu konsep dipanggil circular lah. Circular tu maknanya dia dalam bentuk lingkaran Jadi di Europe di mana infrastruktur dia punya kemudahan pengurusan sisa yang lebih baik, dia dapat dilaksanakan. Tetapi di negara-negara seperti di Southeast Asia di negara-negara Asia Selatan kita tidak mempunyai kemudahan seperti itu, di mana segala plastik-plastik ataupun sisa-sisa itu akhirnya akan dibuang di tapak pengurusan sisa landfill dan tidak mendapat tidak berjaya lah recycling, kita semula tidak berjaya dilaksanakan. Dan ini mungkin salah satu
kita mungkin merasakan ini satu greenwashing di mana ingatkan boleh recycle, tetapi akhirnya dia tidak sampai ke sangkaan kita lah dia menjadi produk recycle dan hanya menjadi sisa di tapak pelutusan. Alright. So jelas juga penjelasan daripada Dr. Siti tadi. Okey, jangan risau, kita ada sesi yang berikutnya untuk masing-masing nak melontarkan lagi lah dapat apa ke. Kita ada sesi yang kedua dalam breakout rooming. Tak lama juga, dalam 15 minit je. Kalau boleh mungkin boleh ni lah kita akan bincangkan lebih mungkin dalam Q&A session nanti bersama dengan foreign expert. Jadi dalam kumpulan yang kedua ni, sesi yang kedua ni saya akan agihkan juga dalam beberapa kumpulan kecil. Jadi ada 2 topik yang saya dah pilih. Seperti biasa, kalau boleh lantik seorang wakil kumpulan ya. Jadi mentor kita saya lantik Dr. Siti seorang dan juga Miss Ira jadi mereka akan jadi mentor. Kalau boleh tolong pantau saja ya, jangan bercakap bagi pihak mereka. Dan setiap kumpulan akan diberi satu topik. Okey, jadi kumpulan 1 sesiapa yang berada di bersama Miss Ira nanti. Kumpulan 1 bersama dengan Dr. Siti. Siapa yang berada dalam kumpulan Dr. Siti nanti, saya minta you all discusskan mengenai topik berikut ya, penglibatan kepada pembakaran ataupun incinerator ataupun syarikat dalam program CSR. Contohnya macam kita ada syarikat-syarikat Unilever yang kita katakan polluter lah, yang sponsor program pembersihan ni. Mungkin you all boleh bincangkan macam mana, adakah itu greenwashing? Dan kumpulan yang kedua, sesiapa yang berada dalam kumpulan Miss Ira nanti minta discusskan mengenai topik kita semula kita semula plastik yang dibuat pakaian seperti RPET plastik yang boleh dikita semula Jadi mentor akan menggunakan assessment tool assessment tool tu nanti mentor akan share di dalam group. Jadi masing-masing boleh tengok nanti apa tools yang dia akan diguna pakai. Okey, boleh Jadi saya akan nak saya ulang ke? Mana kumpulan 1 yang berada di bawah Dr. Siti, ini tajuk kumpulan topik yang perlu dibincangkan. Kumpulan 2 adalah di bawah Miss Ira jadi saya akan agihkan kumpulan sekarang. Dan anda diberi dalam masa 15 minit untuk berdiscussion. Boleh wakilkan ke kumpulan untuk menerangkan apa discussion tadi? Boleh. Memang saya diwakil pun. Okay. Alright. First of all, minta maaf sebab first time nampak Force Solution punya chart tu. So agak tersesat-sesat sikit tadi lah. Terima kasih kepada Miss Ira yang membuatkan kami kembali ke pangkal jalan lah. Saya dah pilih route yang tersalah dah tadi. Halfway through. Okay. So kumpulan 2 mengenai kita semula. Penyelesaian yang dicadangkan kat sini ni untuk kita semula plastik untuk buat pakaian dan sebagainya. So kita kenali sebagai RPET ni, recycled PET kan. So menjadi plastik yang boleh dikita semula. So based on yang menjadi peserta bukan pemerhati tadi 4 orang lah, Cik Sumati, Cik Aina dengan Cik Munira, termasuk dengan saya lah. Okay. So secara generalnya kami membuat keputusan yang penyelesaian ini tidak diterima lah. Okay. So secara umumnya mengeluarkan to produce another plastic from a plastic. So basically it's not solving it's not the solution for the waste yang being produced lah. Tidak menyelesaikan masalah plastik tu. Sama ada dia di dalam pakaian pun dia masih dalam bentuk plastik, dan mungkin dalam pakaian tu lebih memburuk keadaan. Contohnya pakaian walaupun diperbuat dengan secara kimia macam mana pun, dia masih lagi menghasilkan microfibers kan, yang mungkin bila dibasuh sebenarnya menjejaskan lagi alam sekitar. Okay? So dari segi adakah ia mengurangkan sampah
So dia tak mengurangkan sampah juga. Dan dari segi tanggungjawab itu sendiri, dia tak memberi tanggungjawab kepada pengeluar tu pun. Sekarang ni tanggungjawab itu masih lagi kepada pengguna kan. Kalau pengguna recycle selepas itu, maknanya okey lah. Tapi kalau tak di recycle juga, dia tak mengurangkan pun penggunaan tu. And then dari segi ekonomi, sosial dan alam sekitar tu pun kita tak rasa pun yang penyelesaian yang diberikan ni sebenarnya memberi kesan positif. So dia lebih kepada memberi kesan negatif lah. Itu saja kot, Miss Nani. Okey, terima kasih Dr. Hafiz untuk topik mengenai kita semula ni RPGT ni. Okey, sebelum kita minta expert komen, mungkin kita dengar dulu kumpulan yang pertama mengenai penglibatan CSR ni. Ada wakil daripada kumpulan satu? Kami pilih incinerator. Jadi daripada incinerator memberi impact negatif kepada environmental, ialah jawapannya adalah ya. Dan juga dia memberi impact negatif pada sosial, ekonomi dan juga ekonomi. Jadi kami milih jawapannya adalah ya juga. Adakah ia akan mengurangkan waste? Jawapannya tidak. Will it undermine other effort to reduce waste? Adakah ia dapat mengganggu syarikat lain untuk mengurangkan waste? Jawapannya juga tidak. Jadi kepada siapa untuk proposing ini, jawapan untuk ini Cik Yus akan terangkan lebih lanjut lah. Macam penggunaan incinerator ni, dia tidak mengurangkan sisa sebenarnya, sebab kita macam supply and demand. Incinerator ni perlukan lebih banyak sisa juga untuk pembakaran. Macam Dr. Siti beritahu, di Jepun pembakaran tu sentiasa 24 hours terbakar. Jadi dia perlukan banyak sisa untuk dibakar. So dari segi pertama, dia perlukan banyak sampah. Jadi dia tidak ada end up. And then dari segi debu yang telah hasil daripada pembakaran incinerator tu, ke mana perginya? So kita tak tahu end up dia kat mana. Adakah dia akan rebate balik menjadi satu produk lain ke, atau just dia buang di situ ke, atau macam mana? So bagi kami, incinerator ni memang satu benda yang mana kita tak, yang menjejaskan lah, dan tidak menggalakkan pengurangan sisa. Okey, terima kasih kepada Abang Yus dan juga Izzat daripada kumpulan yang kedua. Okey, mungkin kita minta Dr. Siti mungkin boleh komen sedikit kedua-dua topik yang telah dibincangkan tadi, dan juga kita minta kepada foreign expert untuk komen ada penambahbaikan untuk kedua-dua kumpulan. Dr. Siti, silakan. Okey. Komen berdasarkan perbincangan tadi, kita telah menggunakan pakai assessment tool. Yang ini adalah keseluruhan. Tadi ada satu isu yang kita bincangkan, macam mana kita nak tahu aktiviti ataupun produk yang ada tu betul-betul sustainable ataupun satu alternatif yang ke arah zero waste. Jadi diberikan dua situasi lah. Satu tentang penggunaan incinerator, dan kumpulan dua saya tak sempat dengar tadi, tapi saya dengar dulu lah pasal iktar semula lah, pasal iktar semula. Jadi dengan menggunakan assessment tu dia dapat membantu kita lah untuk menilai assessment, menilai sama ada kaedah yang kita pilih kalau kumpulan satu, kaedah incinerator ni adakah dia betul-betul menyumbang kepada pengurangan sisa ataupun sebaliknya. Di mana nampak tiga benda yang kita kena jawab dulu. Adakah dia ada impact kepada environment, mana macam makan alam ke tidak? Adakah ada impact kepada sosial? Contohnya bila buat incinerator keliling tu, socially mungkin kita tak boleh buat aktiviti apa-apa sebab
keliling incinerator tu dia selalunya dia hilangkan tempat sampah kan, jauh daripada tempat duduk, ada masalah bau, bila bau tak selesa, itulah social problem di mana rakyat rasa tak selesa lah, orang ramai rasa tak selesa. Dan ketiga, dia nilai daripada segi ekonomi. Adakah dengan ada incinerator ni ekonomi kita terjejas ataupun bertambah baik, di mana selalunya kesan ekonomi dia minimal lah ataupun tidak ada. Dia tidak menjejaskan kesan ekonomi. In fact, mungkin kita terpaksa bayar lebih lah kan sebab nak run di incinerator. Jadi ini adalah dia punya situasi penilaian sesuatu kaedah untuk kita bantu kita nilai sama ada kaedah yang kita pilih untuk pengurusan sisa adalah baik ataupun perlu dipertimbangkan. Dan soalan seterusnya akan bertanyalah siapakah yang cadangkan, adakah ialah pihak berkuasa tempatan ataupun pihak swasta. Dan cadangan itu dia last kali dia akan sampailah kepada sama ada is a permanent solution. Okay, maknanya solusi itu adalah sesuatu yang membantu dalam ke arah zero waste lah. Maknanya sisa ni lalai jadi berkurang atau tidak, ataupun dia hanyalah solusi sementara. Sementara maknanya dia kaedah-kaedah yang lebih efisien tak dapat kita tak dapat laksanakan lagi, mungkin tak cukup teknologi dan tak cukup infrastruktur lah dia punya ni, sebab dia bukan satu point dia punya agensi, industri, kerajaan yang terlibat pun banyak. Macam incinerator kena report dengan Jabatan Alam Sekitar, tapi bila pembuangan sisa dia ke PKT. Lepas tu kalau bila dia ada lecet ataupun pengeluaran dia, pemparitan dan saliran pula cek. Jadi banyak benda yang akan terlibat bila sesuatu kaedah ini terpaksa dinilai. Dan kita sebagai orang biasa ni tools yang jadual ni sangat mudah lah untuk kita fahami dan kata adakah ini ada kaedah yang dia cadangkan ni bagus ke tidak untuk kita. Sebelum go to detail, sebelum all these people start cakap benda-benda menggunakan terma-terma yang sangat susah nak faham. Okay, yang tu adalah saya punya ulasan lah tentang tools tersebut, dan saya rasa boleh diguna pakai bila kita nak menilai sesuatu produk, kaedah ataupun bila syarikat mula menggunakan terma-terma green sama untuk mungkin dia nakkan image dia, mungkin dia nak market produk dia kan, basically itulah benda-benda yang digunakan oleh syarikat lah biasanya untuk orang kata menjadikan apa yang dilakukan tu kelihatan baik untuk alam sekitar lah basically. Sebab saya perasan markah alam sekitar paling tinggi kat situ 3. Alright. Okay, thank you very much kepada Dr. Siti di atas komen yang telah diberikan. Okay, maybe untuk for the foreign expert, the participants are first seems like too hard to understand the assessment tool, but after the explanation, they seem to understand what kind of tool they are using. So basically, both not agree on the waste, and then maybe Kadri or Dr. Enzo would like to give a little comments before we go through the Q&A session. Yes, really shortly from my side is that now, because most of us understand when things are greenwashing, but difficult part is also to explain it to others and an argument why is it greenwashing. So this is something you can also practice, like you understand this is clear greenwashing, but how to, for example, explain it to your friend or someone who is sharing some news on social media. So you can translate. Okay, sekarang ni kita telah memahami lah tentang tentang greenwashing, tapi isu dia sekarang adalah bagaimana kita nak bagi penerangan kepada orang lain yang tidak faham mengenai greenwashing, di mana isu-isu ini dapat diterangkan lah menggunakan assessment tool ataupun alat penilaian sesuatu kaedah pengurusan sisa yang telah dibentangkan sebentar tadi. Yes, so it's also good to practice the critical questions in yourself,
but it also helps when you try to make others ask these critical questions. So I really recommend also trying it out with your family members and friends. All from me. Adalah baik untuk kita mempraktikkan ataupun mengamalkan, bertanyakan soalan-soalan kritikal ini dalam diri kita. Tapi ini adalah lebih baik jika kita dapat berkongsi pemikiran kritikal ini bersama keluarga dan kawan-kawan kita. Enzo? Okay. No, I have nothing to add. Okay, Dr. Enzo. Okay, dengan itu kita teruskan kepada sesi soalan Q&A session yang telah ditanya sebelum sesi bermula. Jadi ini ada beberapa soalan lah daripada peserta. Soalan pertama, apakah standard ataupun certification yang digunakan di Malaysia atau di dunia dalam penarafan sesuatu produk sebagai green, eco-friendly, natural ataupun sustainable? Okay, and then soalan, mungkin soalan pertama dulu kita minta Dr. Siti jawabkan. Saya jawab. Di Malaysia dia pakai buat masa ni SIRIM ada eco label dia sendiri. Okay, eco label SIRIM dia punya di Malaysia hanya itulah eco label sendiri dan disandarkan dari dengan European Society untuk eco labeling, di mana standard dia kita orang kata adopt lah, kita guna pakai standard daripada Europe. Tak silap saya lah yang saya baca dia punya standard. Jadi adalah cuma bila ada eco label ni kita kena perhatikan kerana statement-statement dalam eco label ni menggambarkanlah sama ada eco-friendly tu lain tempat lain lah, peratus-peratus plastik, peratus-peratus recycle. Jadi yang itu kita kena lebih perhatilah. Dan betul, standard Malaysia melalui SIRIM dipanggil eco label. Boleh Google buat je. Ataupun I can share dalam link nanti. Dalam group lah, saya share dalam group terus. Eco label yang SIRIM. Malangnya setakat ni saya produk eco label ni tak banyak sebab dia bukan satu keperluan Malaysia tak menggariskan kita kena guna eco label, dan ini memang terhad kepada agensi lah. Saya rasa Melaka pakai eco label ni, negeri lain tak ada sebab Melaka dah declare dia nak jadi bandar hijau, tak silap saya. Okay, Ms. Kadri or Dr. Enzo would like to add to this answer? I may address it if you so want. Go ahead. In principle, the European Eco-Label is a trustworthy system to define how to say the environmental performance of a given group of products. You may translate. Do you want me to repeat? Pada dasarnya eco label yang dikeluarkan oleh Persatuan Eco Label di Europe adalah standard yang sangat tinggi dan boleh dipercayai. However, not all the eco-labels which are addressing different types of products are referred to end-of-life management. Some of them may be referred to sourcing of materials or to the production methods and something like that. Walau bagaimanapun tidak kesemua produk yang menggunakan pakai eco label ini merujuk kepada end of life ataupun pengakhiran hayat sesuatu produk. Ada kalanya ia merujuk kepada proses penghasilan awal ataupun konten kandungan di dalam produk tersebut. And this is also updated from time to time in order to take into account what's coming up as new knowledge or further environmental requirements to be considered in order to optimize the overall environmental performances. Dan standard ini sentiasa dinilai dan ditambah baik dari masa ke semasa berdasarkan ilmu-ilmu ataupun kajian-kajian terkini yang didapati, di mana
pada masa yang sama ada unsur-unsur ataupun indikator ataupun penilaian dari segi penilaian alam sekitar yang sentiasa perlu ditambah baik ataupun update dikemas kini daripada masa ke semasa. But what's intriguing is the definition, the process about definition or updating of the eco-label, because we, the research center I work at, we were contracted a couple of times by the European Commission to coordinate a stakeholder consultation in order to revise the eco-label, in particular for the soil improvers, for compost, let me translate. Yang menjadi intriguing, menjadi satu isu ataupun perkara yang menarik perhatian atau mencuit hati adalah dia punya kemaskini atau update di mana pihak kami telah dipanggil oleh EC, European Commission, dan untuk berbincang dengan stakeholder, pemegang-pemegang taruh berkenaan terutamanya tentang komposisi ataupun unsur-unsur berkaitan dengan kompost. And what is important is that this is an open process which involves all the stakeholders, including the producers, so they may tell us whether something is achievable in technological terms, in operational terms. Dan yang paling penting adalah dalam proses ini, pemegang-pemegang taruh terlibat, terutama seperti pengeluar, producer, di mana mereka akan memberi maklum balas berkenaan sama ada proses itu boleh dilaksanakan dengan pencapaian ataupun kebolehan teknologi pada ketika itu. Atau pada ketika But also, this process involves the NGOs, the environmentalist networks, and so they may bring in the decision-making process, the vision for sustainability. And that's extremely important because by doing that, you may contribute towards driving decisions the proper way. Okey, dan yang lebih penting NGO juga akan terlibat dalam proses perbincangan ini, di mana NGO akan memberikan visi pandangan kehadapan berkenaan dengan produk ini dan mendapat suara dalam proses decision, mendapat keputusan untuk standard eco ataupun dari proses ni mendapatkan standard eco label. Thanks. Okay, terima kasih. Thank you very much, Dr. Enzo, for the explanation. Okay, we proceed to our next question. Soalan yang kedua, Dr. Siti. Kita sebagai pengguna ni, apakah tindakan berimpak tinggi yang boleh dilakukan selain kita nak semak label, nak elakkan pembelian bagi produk dan juga inilah kepada pengeluar yang terlibat dalam greenwashing ni Mungkin ada cadangan daripada Dr. Siti? Okey. Tindakan paling berimpak tinggi selain daripada semak label dan elak pembelian untuk pengeluar ialah tidak menyokong dan sentiasa berkempen untuk awareness kepada orang lain berkenaan perkara ini, dan dari segi kepada pengguna jadi yang sentiasa sedar akan greenwashing dalam keadaan masyarakat keliling kita lah, dan perkara-perkara ini orang dengan kata lain dia mengaburilah mata pengguna untuk aktiviti greenwashing tu. Kesedaran lah yang paling penting. Okay, awareness is the most important. So Ms. Kadri or Dr. Embo would like to add some answer for this question? Yes, I would add something. I would say that the first thing is that maybe we can do something as citizens, not as consumers. Because as citizens, we can campaign for better regulation. We can call out the companies for more transparency, what we said. And we can also maybe find to support the local zero-waste businesses to offer
alternative to these greenwashing products. So this is all beyond being a consumer, taking active role in society. You may translate. Okay. Saya ingin menambah, kata selain daripada meletakkan diri sebagai pengguna, letakkan diri sebagai rakyat di mana ada peranan dan contribution. Contribution means ada menuntut produk-produk yang lebih baik, dan juga dengan bersama-sama dengan masyarakat menyokong gerak kerja zero waste, dengan menyokong bisnes-bisnes yang menjalankan aktiviti perniagaan berlandaskan konsep zero waste. And volunteering with Trash Hero and raising awareness is already a good step outside of being consumer and helping to raise the awareness. So this is already a good step. All from me. Ini dengan volunteer untuk Trash Hero adalah merupakan satu langkah yang baiklah, di mana kita telah melangkaui kedudukan sebagai pengguna dan memberi contribute kepada masyarakat melalui aktiviti kesukarelawan melalui Trash Hero contohnya lah. Okay, thank you very much, Ms. Kadri, Dr. Siti. Okay, ada lagi soalan, lagi dua soalan terakhir. Maybe Dr. Enzo or Ms. Kadri would like to answer it first. In number 4, like in your opinion, like for students, universities who are doing research on the sustainability development, can be considered greenwashing because they are trying the best solution but still not considered safe to the environment. What is your comments on that? Kadri, go. I can answer the question number 4. I would say that research is not greenwashing. If they are not funded by big companies, usually research is something trying to find out, like I said, the solution. So I would say this is not greenwashing in most cases. All from me. Agree 100%. Yeah. The problem is sometimes the misuse of the findings in research, or the fact that they are quoted only in parts, only the parts which are useful to promote a certain marketing strategy. Okay. Bagi saya tidak merasakan penyelidikan yang dilaksanakan oleh pelajar dan universiti berkaitan dengan sesuatu yang greenwashing. Ia adalah kajian semata-mata dan dia selagi ia tidak dibiayai oleh syarikat-syarikat yang mengamalkan greenwashing, dia adalah satu kaedah yang bukan dikategorikan sebagai greenwashing. Dan Dr. Enzo pun bersetuju, yang menjadi isu ataupun permasalahan ialah apabila hasil kajian tidak diambil sepenuhnya dan hanya separuh-separuh digunakan sebagai strategi untuk marketing ataupun pemasaran produk tersebut. Okey, Dr. Siti ada nak tambah ke untuk jawapan nombor 4 ni? I think that when you say doing sustainability development in research, basically it's a very focused study. And to have it as a sustainability in a larger concept, it needs multiple platforms, not only as Enzo is saying, in Malaysia they call it cradle to cradle, where is a circular economy. And usually research only focus on a very focused aspect of things. And this is an issue also in the United Nations, whereas they need a very multifaceted of information and knowledge combined to actually
determine whether is it a thing or the product or the system or the material itself is sustainable. So that's the thing with research. It's very focused and it needs a lot. Maybe we need hundreds of researchers to gather the information, and that's what's happening in the United Nations and SDG and all those things. And these are not only in research, there are social backgrounds, there are economics, there are environmentalists, there are scientists, there are physicians and chemists, and a lot of people are involved. So it's not as simple as that to actually saying that it's greenwashing things, because as there's a lot of people and agencies are involved in actually coming to a conclusion where is this solution is sustainable, and at the point of research, until it gets to a larger numbers or a bigger market, you can't really say whether the concept or the theory is actually working for sustainable development. So that's my opinion. Jadi biar balik. Boleh. Dan mungkin yang ketiga, yang terakhir tu, soalan tu mungkin boleh Dr. Siti rangkumkanlah sekali ada tak polisi atau undang-undang di Malaysia ni yang mendakwa kesalahan greenwashing ni? Tak ada. Greenwashing is not a crime, right? It's a marketing strategy. Tak ada salah. As long di Malaysia kita tak ada masalah, tidak ada undang-undang tentang labelkan perkara-perkara, asalkan sebab untuk macam contohnya kita nak label sebagai eco melalui SIRIM, dia kena minta. Tapi kalau tak minta, dia tak minta eco label tu, dia tak menjadi kesalahan kepada produk tu. Sebenarnya kebanyakan produk Malaysia dia hanya membandingkan sesama produk lain. Dia tak ada, saya rasa dia tak ada, sebab eco label sangat sukar lah. Saya jumpa produk yang ada eco label sebenarnya dan Malaysia, walaupun kita ada eco label, dia bukan undang. Dia hanyalah satu permohonan untuk menyatakan standard sesuatu. Okay, Dr. Enzo or Ms. Kadri would like to add up on the greenwashing policies. How about it in worldwide? Is there any? I can add just shortly that this is quite complex issue. There might be national laws, for example, if company is lying, like directly lying, but it really depends a lot, and it would need a longer discussion. So maybe we can continue also this next week when we actually also talk about false solutions. All from me. Alright. Dari pandangan Ms. Kadri, dia memerlukan perbincangan yang lebih panjang, tetapi sekiranya syarikat tersebut terang-terangan menipu dan dia akan menjadi satu kesalahan lah. Tetapi berkenaan ini, greenwashing dia memerlukan perbincangan yang lebih lanjut dan mungkin skop yang lebih besar untuk bincang. Okay, Dr. Enzo? Alright, okay. So Dr. Siti mungkin nak translate tadi yang soalan nombor 4 kepada bahasa Melayu. Saya sendiri. Okay. Di universiti, kajian-kajian dilaksanakan dalam keadaan berfokus. Dia contohnya bila dia tengok satu perkara, dia hanya berfokus. Di mana bila kita lihat sustainability development ni, dia adalah sangat luas. Dia daripada segi material, dia daripada segi pengeluar, rantaian penghantaran, dia punya pembungkusan, dia punya akhirannya, sisa dia macam mana, dan impact dia kepada ekonomi, impact dia kepada sosial, impact dia kepada environment, semua itu perlu diambil kira. Jadi kajian yang dilaksanakan oleh universiti tidak boleh tidak tergolong dalam greenwashing kerana skop untuk mengatakan sesuatu itu greenwashing lebih besar, dan rata-rata kajian di universiti hanyalah berfokus. Jadi untuk mendapatkan kajian ataupun research yang berkenaan dengan sustainable development ni yang sebenarnya United Nations tengah buat, PBB tengah buat, di mana dia terpaksa kumpulkan segala maklumat dari segala aspek, daripada environment, daripada segi social, daripada segi geography, location, macam-macam dia terpaksa kumpulkan semata-mata nak menyatakan adakah
sesuatu perkara itu dilaksanakan lestari atau tidak, sustainable atau tidak. Itu adalah jawapan nombor 4 lah. Jadi dia kajian universiti hanyalah sebutir lah, kita sebutir beras di kalangan banyak-banyak benda tu. Dia terlalu kecil untuk dikatakan sebagai total solution. Okay. Alright, okay. Terima kasih. So rasanya kita dah habis dah untuk sesi Q&A ni. Ya, kita pun dah terlebih 10 minit dah ni. Okay, sebelum kita habiskan sesi untuk hari ni, saya ingatkan lagi untuk kita ada 2 lagi topik yang ketiga dengan topik yang keempat. Jadi kita akan update semua di dalam grup WhatsApp group. Dan tugasan dan juga live session next week juga. Tapi ada perubahan sikit sebab hari Sabtu ni kita akan post homework. Hari Isnin you ada 2 hari je untuk submit homework, dan kita akan ada live session hari Khamis bukan seperti kebiasaan hari Jumaat, kita akan buat pada hari Khamis. Just untuk topik yang ketiga saja dan topik keempat kita akan kembali kepada hari Jumaat. Okay, and then saya ingatkan kepada sesiapa peserta yang 2/4 yang hanya attend kita punya workshop dia akan mendapatkan certificate of attendance sahaja, dan siapa yang telah complete kesemuanya boleh memperoleh certificate of completion daripada kami. Jadi terima kasih kepada semua peserta yang sudi hadir pada petang ni. Jumpa lagi anda semua pada minggu hadapan, dan jangan lupa buat homework. And then I would like to say thank you to Dr. Enzo Bobino, Ms. Kadri Khalil for attending this live session this evening.